Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan nombor 2, saya meminta Menteri Sains dan Teknologi Inovasi menyatakan strategi pengkomersialan dan inovasi CNI yang akan digarap dalam penyampaian perkhidmatan awam yang berupaya mendukung Malaysia untuk menjadi antara 30 negara terunggul dalam indeks inovasi global menjelang tahun 2025. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Segamat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kedudukan Malaysia kekal pada kedudukan ke-36 daripada 132 buah negara dalam laporan Global Innovation Index GII 2023. Walaupun begitu, skor GII negara telah meningkat kepada 40.9 pada tahun ini berbanding dengan 38.7 pada tahun sebelumnya. Malaysia juga telah melonjak ke kedudukan kedua negara paling berinovatif selepas China dalam kalangan 36 negara kumpulan berpendapatan sederhana atasan, mengatasi Bulgaria pada kedudukan ketiga. Dalam kalangan negara ASEAN pula, Malaysia kekal berada di tempat kedua selepas Singapura. Peningkatan prestasi Malaysia dari segi skor didorong oleh pelbagai inisiatif, antaranya penubuhan Jawatankuasa Interagency Pemantauan Daya Saing Global Innovation Index sejak tahun 2021. Dan juga bengkel penyelarasan input inisiatif GII telah diadakan pada bulan September yang lalu yang melibatkan semua kementerian dengan objektif untuk mengumpul data yang dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi GII. Dalam pada itu, sistem model data Global Innovation Index juga telah dibangunkan bagi menyediakan analisis terperinci mengenai metodologi GII, pembangunan senario bagi memperbaiki kedudukan negara serta akan bertindak sebagai kaedah pemantauan yang bersesuaian untuk digunakan dalam proses membuat keputusan berdasarkan fakta. Selain itu, bagi memastikan Malaysia berada di kedudukan 30 negara teratas dalam GII menjelang tahun 2025, sejajar dengan sasaran yang ditetapkan dalam kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, mesti akan melaksanakan inisiatif berikut. Yang pertama, mempergiatkan usaha-usaha pengkomersialan dengan pengukuhan dan pelaksanaan dasar pengkomersialan harta intelek dan reka cipta dibiayai kerajaan 2021 hingga 2025 supaya kementerian ataupun agensi kerajaan akan menguruskan harta intelek IP dengan sistematik bagi tujuan pengkomersialan dan seterusnya menjana pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, pengubalan plan tindakan kesihatan planet negara bagi memastikan Malaysia selangkah di hadapan dalam menangani isu kesihatan manusia dan hubung kait dengan alam semula jadi, biodiversity dan perubahan iklim yang turut diukur dalam GII. Yang ketiga, penyediaan maklumat pasaran ekosistem startup tempatan untuk membantu Bursa Malaysia dalam mengenal pasti startup yang berpotensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Yang terakhir, menggalakkan lagi banyak penglibatan pihak swasta dalam RDICNE, R&D dan innovation, commercialization dan juga ekosistem bagi meningkatkan business expenditure on R&D (BERT) melalui pelaksanaan Malaysia Science Endowment MSE. MSE merupakan satu platform pendanaan alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa, wakaf dan pendema. Akademi Sains Malaysia ASM selaku agensi pelaksana MSE sedang giat melaksanakan jelajah di dalam dan luar negara bagi menarik minat pihak berkepentingan seperti syarikat industri besar, persatuan-persatuan antarabangsa serta institusi penyelidikan bagi menjalinkan kerjasama dengan MSE. Sekian, terima kasih. Baik, Segamat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu jawapan yang cukup komprehensif kerana dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga MOSTI atas sebuah program inovator yang telah memberi peluang dan platform kepada usahawan ataupun golongan profesional untuk membentangkan idea-idea yang berteknologi dan sebagainya. Itu satu program yang cukup bagus. Dan berturut dengan itu, saya nak tanya soalannya, bagaimanakah rancangan reality TV tersebut
berupaya dijadikan sebagai medium pengkomersialan jangka pendek yang boleh disuai padankan dengan keperluan-keperluan semasa, khususnya yang melibatkan kemaslahatan rakyat minoriti seperti OKU, warga emas, ibu mengandung dan lain-lain. Dan apakah pendekatan-pendekatan lain yang akan ditumpukan ke arah menterjemahkan ilham atau modal inovasi dalam bentuk praktikal yang boleh diperluas dalam sektor-sektor kritikal, khususnya sektor kesihatan, pendidikan dan juga pengangkutan awam. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih YB Segamat. Sebenarnya Mosti sangat berbanggalah dengan hasil ciptaan teknologi yang serta inovasi yang telah dipamerkan dalam Innovaton ini. Dan pelaksanaan program Innovaton adalah selaras dengan tema Mosti, iaitu merakyatkan sains, menginsankan teknologi dan juga daya cipta madani. Dan Mosti ini sentiasa komited untuk menjayakan aktiviti R&D and C, NI and E yang merangkumi segenap lapisan masyarakat. Dan program Innovaton ini bukan sahaja melibatkan teknologi tinggi yang dibangunkan oleh industri, tetapi juga meliputi inovasi akal umbi yang lahir dari komuniti. Berkenaan dengan cadangan yang berhormat, Mosti setuju dan akan menambah baik slot pengisian pada masa depan. Mudah-mudahan musim kedua untuk dengan membawa inovasi-inovasi yang menarik daripada pelbagai agensi kerajaan melalui platform inisiatif seperti MCY, Tahun Pengkomersialan Malaysia, NTIS, National Technology Technology and Innovation Sandbox, dan juga program MySTI. Dan untuk makluman yang berhormat, sekarang dalam Innovaton ini juga terdapat ramai peserta yang merupakan OKU, yang merupakan warga emas dan juga merupakan kanak-kanak. So tapi kita akan mempergiatkan lagi pernyataan golongan ini, dan susulan itu mesti dengan kerjasama pelbagai agensi telah meneliti hasil ciptaan teknologi dan inovasi yang menjadi pemenang dalam Innovaton itu, untuk supaya kita mengenal pasti sama ada keperluan untuk kerajaan facilitate ataupun intervensi dalam proses pengkomersialan produk-produk mereka itu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sila Kuala Terengganu. Terima kasih terima kasih di atas penjelasan yang begitu baik sekali daripada Menteri Mosti. Kalau kita lihat kedudukan negara di dalam indeks inovasi global, kedudukan kita sentiasa berkisar antara 33 hingga 37 sejak 6 tahun yang lalu. Kita pernah naik pada tahun 2022 kepada kedudukan ke 33 dan masih kekal ke 36. Jadi soalan saya, sasaran kita pada tahun 2025 untuk dapat kedudukan ke 30. Saya agak khawatir sebab saya tengok dari segi belanjawan yang diperuntukkan masih kecil. Misalnya untuk MIMOS, bersekali dengan MISA, bersekali dengan drone, bersekali dengan robotik, 10 juta. Sedangkan ini adalah sektor yang besar di dalam sektor pembuatan yang terbesar. Jadi bagaimana pula dengan sumbangan R&D kepada GERD dan BERD yang masih rendah di negara? Saya mohon pihak kementerian memberikan penjelasan bagaimana kita nak meningkatkan peranan sektor swasta industri untuk meningkatkan sumbangan mereka dalam R&D dalam negara, sekaligus dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Sebenarnya negara memang sebelum ini memang di antara 33 hingga 36, dan boleh kata satu tugasan yang amat beratlah untuk kita mencapai kedudukan 30 ke atas pada menjelang tahun 2025. Tetapi terdapat banyak usaha-usaha kerajaan untuk menghala menuju ke arah itu. Yang pertamanya, untuk makluman Yang Berhormat dengan Dewan Yang Mulia ini, untuk dana R&D tahun ini 2023 diperuntukkan sebanyak 428 juta untuk R&D, dan tahun depan 2024 kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 510 juta, iaitu lonjakan
lebih kurang 20%. Ini adalah salah satu usaha. Yang keduanya, usaha kedua kita adalah dengan mempergiatkan lagi BERT, Business Expenditure dalam R&D ini, dengan membuat matching grant dengan izin melalui MSE, Malaysia Science Endowment, dan Malaysia Science Endowment, Academy Science Malaysia, iaitu pelaksana MSE ini, sedang pun mengadakan jelajah di dalam dan luar negara untuk membantu ataupun menarik pelabur-pelabur untuk masuk ataupun menceburi dalam bidang R&D ini, supaya boleh membantu kita naikkan BERT ini, sebab dalam tiga tahun yang lepas, kebanyakan bisnes kita tidak melibatkan diri dalam R&D. Mereka lebih melihat pada survivor dengan izin. Tapi sekarang kita sudah pasca pandemik, akan ada lebih industri yang akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti R&D ini dengan fasilitasi kerajaan seperti MSE dan lain-lain. Terima kasih.